Tauhid bukan isbat. Nah, justru berkaitan dengan perkara ini, Imam Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan riwayat yang mengatakan ansaq lebih sahih limuwafaqatiha lafzul Quran fil jumlah, sebab selari dengan lafaz Quran. Lafaz Quran yauma yukshafu an saq, dia bukanlah yauma yukshafu an saqihi, ya tak? Jadi ini yang lebih sahih, walaupun dalam Sahih Bukhari sebutan yang diriwayatkanlah an saqih. Apa makna yukshafu an saq? Kata Ibnu Abbas, ini tafsiran salaf yang betul-betul salaf, Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Beliau pernah ditanya tentang makna ayat ini dan berkata, idza khafiya alaikum syai' minal Qur'an fattabi'uhu fi syi'r fa innahu diwanul Arab. Kata Ibnu Abbas, kalau kita samar berkenaan dengan makna ayat-ayat Quran, tengok di diwan syair Arab. Tengok ke diwan syair, sebab syair itulah kamus bahasa Arab pada zaman itu. Ama sami'tum qawla syair isbir anaqu innahu syarrun baqin qamatil harbu bina ala saqin wa huwa yaumu karbin wa syiddah. Jadi dalam bait syair pun ada qamatil harbu bina ala saq, peperangan telah berdiri di atas betis. Apa maknanya? Wa huwa yaumu karb wa syiddah, maknanya peperangan telah mengakibatkan satu hari yang sangat sukar dan susah. Jadi yukshafu an saq maknanya adalah hari yang sangat sukar. Hari yang sangat sukar. Jadi jangan kita mengatakan oh maknanya ini isbat betis, tak. Itu salah paham. Itu sama aja kita mengatakan okey, hulurkan tangan untuk manusia yang memerlukan, kita cuma hulur tangan aja. Padahal yang dimaksudkan adalah bantuan. Okey, hadis yang ke-18. Muka surat 172. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbihima faqalatil jannah ya Rabb ma laha la yadkhuluha illa du'afa'un nasi wa saqatuhum wa qalatin nar ya'ni uthirtu bil mutakabbirin faqala Allah ta'ala lil jannah anti rahmati wa qala lin nar anti azabi usibu biki man asya wa likulli wahidatin minkuma mil'uha qala fa ammal jannatu fa inna Allah la yadhlimu min khalqihi ahada wa innahu yunshi'u lin-nari man yasha fayulqawna fiha fataqulu hal min mazid salasan hatta yad'a fiha qadamahu fatamtali'u wa yuraddu ba'daha ila ba'd wa taqulu qad. Surga dan neraka mengadu kepada Tuhan mereka. Surga berkata, wahai Tuhan, mengapa hanya kalangan lemah dan hina masuk ke tempatku? Neraka berkata, aku menjadi tempat kalangan yang angkuh dan sombong. Jadi surga dan neraka bertanya kepada Allah, kenapa yang masuk surga semua orang-orang hina saja, sedangkan neraka kata yang masuk ke tempat saya ni orang-orang besar. Ramai orang-orang besar masuk ke dalam neraka. Faqala Allah Ta'ala al-jannah, Allah berkata kepada surga, engkau adalah rahmatku. Allah turut berkata kepada neraka, engkau adalah azabku yang aku timpakan kepada kalangan yang aku kehendaki. Kamu berdua akan penuh, surga penuh, neraka penuh. Adapun surga, maka Allah tidak pernah menzalimi seorang pun makhluknya. Jadi surga akan penuh, ya. Sebab sekecil-kecil apa kebaikan manusia, Allah akan balas, ya kan. Justru surga confirm akan penuh. Walaupun dulu dia orang jahat, masuk neraka dulu, tapi kalau dijumpai ada kebaikan sekecil apapun, dia nanti akan masuk surga juga. That's why surga akan penuh dengan sendirinya. Tapi neraka macam mana? Neraka terus meminta tambahan. Allah menciptakan untuk neraka makhluk yang dikehendaki lalu dicampakkan ke dalamnya. Jadi neraka pun ada manusia yang masuk ke dalamnya. Tapi neraka terus meminta tambahan sehingga dia meletakkan kakinya. Jadi neraka terus kata, hal min mazid, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dia tak penuh-penuh. Sampai
sampailah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya, pada saat itulah baru neraka rasa penuh. Maka neraka menjadi penuh dan sebagiannya melipat yang lain. Neraka lalu berkata, cukup, cukup. Jadi dalam hadis ini seolah-olah neraka terus minta sampai Allah letak kaki di situ, baru dia cakap, okey, cukup, cukup. Okey, soalan kita adalah hadis ni menunjukkan menyebutkan qadam. Qadam adalah kaki, ya kan? Qadam adalah kaki secara bahasa qadam. Qadam ni tapak kaki. Tapak kaki. Tapi soalan, adakah hadis ni menunjukkan Allah Subhanahu wa taala punya tapak kaki ataukah macam mana makna dia? Menurut Ibn Furaq adalah seorang ulama Asy'ariyah dan juga seorang yang punya kemahiran dalam ilmu hadis. Beliau menjelaskan bahawa makna qadam bukan makna kaki, tapi qadam maknanya adalah yang terdahulu. Sebab qadam taqaddam, ya, dekat kan? Qadam taqaddam, maknanya qadam bukan kaki. Awak jangan salah tafsir, jangan salah terjemah. Di sini adalah Allah meletakkan qadamahu, maknanya orang-orang yang telah dulu Allah tetapkan sebagai ahli neraka, ya, orang yang terdahulu. Beliau menukil ucapan Nadhr ibn Shumail, seorang pakar bahasa daripada kalangan salaf. Nadhr ibn Shumail sering diriwayatkan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Dia pakar bahasa, perawi hadis yang siqah juga. Dia berkata, inna ma'nal qadam hahuna humul kuffar alladhi sabaqa fi ilmi Allah ta'ala annahum min ahlin nar. Sesungguhnya makna qadam di sini adalah orang-orang kafir yang telah diketahui dalam ilmu Allah terdahulu bahwa mereka ahli neraka. Tengok, ini tafsiran salaf. Betul tak? Jadi tafsiran salaf menunjukkan bahwa qadam di sini jangan terjemah kaki, tapi terjemah orang kafir yang telah ditetapkan sebagai ahli neraka sejak terdahulu. Itu qadam dia. Ini salah satu bentuk tafsiran, ya. Nah, tapi ramai juga para ulama yang punya pandangan yang lain. Kata Imam Ibn Hibban dalam sahih dia, qadam di sini maknanya adalah menggunakan majaz mujawarah. Macam muzawarah macam tadi. Kita cakap mimbar pada hari ini akan berbincang, kan? Sebut mimbar tapi maksudnya yang berdekatan dengan mimbar. Nah, lalu hadis ni disebutkan qadam, kaki. Yang dimaksud adalah yang berdekatan dengan kaki, kata Ibn Hibban. Apa dia? Tanah, tempat tinggal, betul tak? Jadi kata Ibn Hibban, Allah meletakkan qadamnya, maksudnya Allah meletakkan tempat-tempat tinggal orang-orang kafir dan yang bermaksiat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Bermakna yang masuk neraka nanti adalah pertama orang-orang kafir ni. Pertama orang-orang yang melakukan maksiat itu masuk neraka. Tapi kata neraka tak cukup, masih banyak tempat lagi. Terus tambah lagi. Sampailah Allah masukkan sekali tempat-tempat yang mereka lakukan maksiat pun masuk ke situ. Baru penuh. Jadi dia pernah masuklah disco, klub malam, tanah lapang, tempat orang zouk out, tahu tak zouk out ni? Tempat orang yang berpesta maksiat tu semua masuk. Jadi baru malaikat neraka cakap cukup. Okeylah, cukup. Itu pandangan Imam Ibn Hibban, pandangan Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban. Dan banyak lagi pandangan yang lain. Kalau kita tak yakin, ramai orang katakan okey, macam jauh sikit makna dia qadam ni maknanya orang terdahulu, kafir terdahulu, ataupun tempat-tempat kaki berpijak, macam takwil yang ba'id. Sukar nak kita terima sebab takwil ni tak selari dengan lughah dan lain sebagainya. Okey. Pilihan terakhir adalah tawakuf atau tafwid. Betul tak? Kalau kita tak tahu, okey, saya tak yakinlah makna. Saya sendirilah secara pribadi, tafsiran-tafsiran yang dibawakan ni bagi saya macam ada peluang untuk kita reject. Misalkan takwilan yang dibawa oleh Ibn Furaq, okey, makna qadam di sini adalah orang kafir yang telah lama ditetapkan masuk neraka. Macam jauh lah secara lughah. Secara lughah jauh, macam tak sedap hati nak terima. Walaupun saya
suka kepada tafsiran ni, tapi nampak macam ada tafsiran yang cukup baik, jauh untuk terima. Okay. Begitu juga tafsiran Ibn Hibban macam okey juga, tapi kurang terima. Mungkin kita masih tak terima. Tak apa, tak ada masalah, tak ada kewajipan kita terima takwil. Yang wajib adalah beriman, betul tak? Kita percaya ni ucapan Nabi, okey, sahih daripada Nabi, wajib itu kita terima. Lepas tu sama ada kita kata okey, saya tak nak cakap apa-apalah, saya tak berani cakap tentang perkara ni, saya serahkan kepada Allah, tafwid boleh. Atau saya beriman, saya nak cari tafsiran apa yang boleh lebih tepat dalam perkara ni, itu takwil. Dua-dua boleh. Ya tak? Yang tak boleh adalah qadam di sini maknanya kaki, Allah punya kaki. Itu yang tak boleh. Jelas tuan-tuan, eh? Hadis yang ke-19 179 daripada Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna jariyatan li kanat tar'a ghanaman li faji'tuha wa qad fuqidat syatun minal ghanam fasa'altuha anha faqalat akalaha dhib fa asiftu 'alaiha wa kuntu min bani adam falatamtu wajhaha wa 'alayya raqabah afa'utiquha faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina Allah faqalat fis sama' faqala man ana faqalat anta Rasulullah faqala Rasulullah sallam a'tiqha. Dalam riwayat yang lain a'tiqha fa innaha mu'minah. Betul tak? Ini hadis yang cukup masyhur berkenaan dengan jariyah, seorang perempuan yang pernah mengembala kambing bagi Muawiyah bin Hakam. Kata Muawiyah, aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba perempuan mengembala kambing milikku. Suatu hari aku datang, aku mendapati seekor kambing telah hilang. Aku bertanya kepadanya dan dia menjawab seekor serigala memangsanya. Sebagai manusia biasa, aku marah lalu menampar wajahnya. Jadi dia ditugaskan untuk jaga kambing, satu kambing seekor hilang. Apabila ditanya, mana dia? Dia tuduh dia mencuri ya, atau dijual ke. Tapi dia cakap ada serigala yang telah paham dia. Oh, dia pun marah, dia ada ditampar wajah dia. Nah, aku memiliki kewajiban untuk memerdekakan hamba untuk kafarah. Nah, sekarang ni saya menyesal, dia cakap, dan saya ingin bayar kafarah. Sebab kafarah untuk satu misalkan orang bersumpah, ya kan, kafarah jima di bulan Ramadan, apa kafarah banyak, biasanya selalu membebaskan hamba sahaya kan. Dan syarat hamba sahaya itu mesti yang mukminah, raqabah mukminah. Nah, Muawiyah ingin tahu sama ada perempuan tu cukup syarat atau tak. Jadi dia nak Nabi yang pastikan cukup syarat atau tak syarat. Soalan saya adalah, kenapa Muawiyah tak cek sendiri? Nak tahu hamba ni cukup syarat tak cukup syarat, you pergi sendiri tanya dia, syahadat ke tak. Lagi pun ni hamba sahaya dia kan, hamba sahaya dia, tinggal berapa tahun-tahun bersama dia. Takkan dia tak tahu, tak tengok solat ke, pernah solat ke tak solat. Kalau setakat nak tahu dia mukmin atau tak mukmin, simple, dia syahadat ke apa ke. Nah, kenapa dia minta Nabi juga nak pastikan? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah para ulama seperti Imam Baihaqi, Imam Abu Daud dan ramai yang lain mengatakan kemungkinan perempuan tu tak boleh cakap. That's why dia tak boleh pastikan sendiri. Betul tak? That's why dia perlu panggil Nabi untuk tes dia. Kalau dia boleh cakap, senang, tinggal tanya, awak mukmin? Tapi kalau tak mukmin, tak tahu dia nak tes macam mana. Orang pakai bahasa isyarat pun, betul tak? That's why dia minta Nabi. Nabi pun datang, Nabi tanya soalan, Aina Allah? Nah, ini yang kemudian ulama ramai yang mengatakan maksudnya di sini bukan direct soalan di mana Allah, akan tapi menggunakan bahasa isyarat yang ditafsirkan oleh perawi dengan ucapan di mana Allah. Betul tak? Dan dia pun menjawab di langit itu dengan guna bahasa isyarat, tunjuk yang memberikan kepahaman bahawa dia adalah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu tafsiran kalau kita nak kata perempuan ni tak boleh cakap. Kalau perempuan ni boleh cakap, macam mana?
Ada isu tak kalau kita cakap aina Allah? Boleh tak kita tanya soalan di mana Allah? Kata Imam kata Imam betul kata Imam Ibn al-Arabi, Imam Ibn al-Arabi, dia kata sebenarnya soalan aina Allah tak ada masalah. Kita memang yakin Allah tidak tempat tertentu, arah tertentu. Tapi boleh tak kita tanya di mana Allah? Kata dia boleh. Kenapa? Sebab persoalan di mana dalam bahasa Arab, ini sekali lagi jangan bincang dalam bahasa Melayu. Soalan di mana Allah dalam bahasa Arab bukan hanya bertanya tempat tapi kedudukan. Jadi kita boleh kata aina huwa fi qalbika, ya. Misalkan aina huwa fi qalbik, maksudnya di mana kedudukan dia di dalam hatimu. Dekat ke, jauh ke, sayang ke, tak sayang, itu boleh tanya aina. Justru kalau dia punya dua makna macam tu, aina bermakna tempat dan bermakna kedudukan, bolehlah kita guna aina Allah, maksudnya di mana kedudukan Allah dalam hatimu. Betul tak? Awak tinggi hormati atau hormati dan sebagainya, tinggi atau rendah dalam hati dan sebagainya. Itu kata Imam Ibn al-Arabi. Dan fis sama, di langit, boleh tak kita kata Allah fis sama? Tadi kita dah bincang, Ibn al-Arabi juga katakan, you kata fis sama boleh, syaratnya kekal dalam lafaz Al-Quran, tak boleh diterjemah. Sebab lafaz Al-Quran bahasa Arab tu punya makna yang tak boleh dikonten oleh bahasa Melayu. You guna fis sama boleh, dengan keyakinan bahawa Allah tidak bertempat. Itu disebutkan oleh ramai ulama. Okey, kata Imam Qadhi Iyad, nanti tonton baca dalam buku saya. Qadhi Iyad mengatakan hadis ni ulama sepakat ditakwil, kata para ulama. Semua ulama kata ditakwil. Tak ada satupun ulama yang menetapkan hadis ni diambil secara literal. Why? Sebab Hanabilah yang mengatakan Allah fis sama mentakwil hadis ni. Mentakwil hadis ni. Perkataan di langit dengan di atas langit, ya kan? Hanabilah mengatakan apa? Fis sama maknanya bukan fi secara bahasa maknanya di dalam kan? Fi maknanya di dalam. Tapi kita tanya, Allah di dalam langit ke di atas langit? Atas kan? Maknanya ala. You telah takwil fi dengan ala. Betul. Maknanya you telah mentakwil juga. Tak ambil makna literal hadis ni. Asy'ariyah jelaslah, dia katakan fis sama maknanya kedudukan bukan tempat. Kedudukan bukan tempat. Jadi setiap orang yang mengatakan fulan fis sama maknanya orang tu kedudukan tinggi. Macam kita orang Melayu sebut Ustaz Hafiz tu orang kayangan. Apa maksud dia? Kayangan pada asalnya mana tempat kan? Coba tuan tengok ke PRPM sana, Kamus Bahasa Melayu. Kayangan maknanya tempat di langit, tempat tinggal Dewa Dewi, itu namanya kayangan. Tempat tinggal Dewa Dewi. Tapi kita jaga Ustaz Hafiz orang kayangan, bukan maksud dia tinggal di kayangan, tapi dia darjat dia tinggi kan. Kita tak boleh, tak apa, sebab kita bukan orang kayangan, dia orang kayangan, boleh. Nah, justru kalimat kayangan itu adalah kalimat yang makna dia bukan tempat tapi kedudukan, betul tak? Pada asalnya tempat, tapi penggunaan membuat dia jadi punya makna yang lain, yaitu kedudukan. Betul tak? Nah, Asy'ariyah mentakwil perkataan di langit bukan bermakna tempat tapi kedudukan. Justru kalau kita nak kata fis sama boleh. Kekalkan lafaz tu dalam seperti mana Al-Quran, tapi dengan keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil tempat. Jelas boleh. Itu maknanya salah satu bentuk tafwid, ya tak? Tafwid tu kita kekal makna tapi kita nafikan lafaz yang kita kekal lafaz tapi kita nafikan makna yang tidak bersesuaian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ke-20.
Daripada Abu Hurairah, muka surat 185, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhan 'alaiha hatta yarda 'anha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur namun dia menolak, maka yang di langit akan murka kepadanya sehingga suaminya kembali memaafkan. Soalan, yang di langit ni siapa? Ya kan? Kalau istri menolak ajakan suami, yang di langit marah sama dia sampai suaminya baik semula. Selagi mana dia marah, selagi itu juga yang di langit marah. Soalan, yang di langit dia tak jelas disebutkan siapa kan? Ya tak? Kalau tuan-tuan buat kajian takhrij, kumpul riwayat, tuan-tuan akan nampak satu riwayat lain, yaitu riwayat mengatakan apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur namun dia menolak, lalu suami tersebut marah, maka para malaikat melaknat istri itu hingga pagi. Jadi riwayat lain mengatakan para malaikat, betul tak? Nah, perbezaan riwayat ni bermakna bahawa maksud yang di langit dalam riwayat tu adalah malaikat sebagaimana dalam riwayat ni. Itu pentingnya kita mentakhrij hadis sebelum kita buat apa-apa tafsiran. Sebab setiap riwayat mentafsirkan satu sama lain. Ya, setiap riwayat mentafsirkan satu sama lain. Okey, hadis yang ke 21, muka surat 185. Daripada Ibnu Umar, beliau berkata, suatu hari Rasulullah SAW melihat kesan ludah di dinding masjid yang berada di arah kiblat. Baginda lalu membersihkannya. Baginda lalu menghadap orang ramai dan bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuqu qibala wajhihi fa innallaha qibala wajhihi idza shalla." Apabila salah seorang kamu melakukan salat, maka janganlah dia meludah ke arah hadapannya. Sesungguhnya Allah berada di arah hadapan apabila dia tengah salat. Nah, ini beza dengan tadi. Hadis tadi katakan di langit. Sekarang Tuhan di depan orang ketika salat. Betul tak? Kalau kita ambil dua-dua hadis secara literal, bertentangan satu sama lain. Yang satu kata di langit secara literal, yang satu depan orang solat secara literal. Bertentangan lah, maknanya di atas, di langit ke di bumi ni, kan? Mesti salah satunya kita takwil. Sama ada kita takwil yang fis sama atau kita takwil yang depan solat. Dan mana-mana yang kita takwil, orang lain boleh mentakwil hadis kita. Kalau kita takwil yang depan solat, ya depan solat ni maknanya ilmu Allah di depan dia. Maknanya awak telah mentakwil. Kenapa awak boleh takwil hadis ni, kami tak boleh takwil fis sama tu? Betul tak? Jadi mana yang kita takwil menunjukkan bahawa pertama takwil adalah satu kemestian, perlu pentafsiran. Takwil ni diperlukan untuk menjamak hadis-hadis yang bertentangan, betul tak? Dia adalah satu keperluan. Tak boleh ditinggal sama sekali. Haramkan sama sekali, maknanya sekali tak mungkin. Jadi dia diperlukan. Nah, ini yang diucapkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan hadis ini membatalkan pandangan yang menyatakan bahawa zat Allah berada di atas arsy secara hakikat. Ini kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Hal itu karena hadis ini menyatakan secara jelas bahawa Allah berada di hadapan orang yang tengah salat. Jika mereka mentakwil hadis ni, maka lawan mereka boleh mentakwil dalil mereka. Ya kan? Okey, ada dua hadis ni, kata di langit satu depan solat. Macam mana? Kalau dia kata ke depan solat kena ditakwil, maknanya you boleh takwil ni, I boleh takwil you. Takwil satu lagi. Jadi dua-dua boleh menunjukkan bahawa lawannya boleh mentakwil mereka. Nah, Imam Ibn Abdul Bar dalam Tamhid, menarik ini tuan Imam Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar dia tegas dalam Tamhid, katakan Allah di langit itu adalah akidah seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di atas arsy itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu hadis ni macam mana? Betul, dia perlu takwil. Dia perlu takwil. Dia katakan apa? Wa amma qawluhu fi hadzal hadis fa inna Allaha qibala wajhihi idza shalla
fakalamun kharaja 'ala ta'zim li sya'nil qiblati wa ikramiha. Dia katakan hadis ni, hadis Allah di depan orang salat, sebenarnya bukan Allah depan orang salat, tapi kiblat Allah depan salat, depan orang yang tengah salat. Okey, maknanya itu takwil kan? Takwil lah. Ya. Jadi boleh takwil. Aku boleh takwil, engkau tak boleh. Itu tak betul. Kadang ada orang buat macam tu. Aku boleh takwil, engkau tak boleh. Ini yang tak adil lah kan, tak fair. Jadi kalau sama ada awak halang takwil secara konsisten atau awak benarkan takwil secara konsisten. Betul tak? Tak boleh. Sekali boleh, sekali tak boleh. Hadis ke-22. Ini pun masih berkaitan dengan di mana Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 194 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah apabila dia tengah sujud. Maknanya kalau kita tengah sujud, itulah dekat dengan Allah, betul tak? Kalau kita tengah sujud, kalau kita tak kata Allah di langit, sepatutnya berdiri kita lebih dekat dengan Allah daripada kita sujud. Tapi Nabi kata tak, sujud itulah lebih dekat dengan Allah. Ini dekat macam mana? Kalau dia cakap maksudnya dekat daripada pahala Allah, itu takwil. Kita setuju buat macam tu. Betul tak? Buat macam tu kita setuju. Awak boleh takwil hadis ni, kita boleh takwil hadis sama. Sama dua-dua boleh takwil. Tak boleh kita halang satu hadis, halang yang lain. Nah, Imam Nawawi berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a, ma'nahu aqrabu ma yakunu min rahmati rabbih wa fadlih. Tengok Imam Nawawi kata, maksud dekat dengan Allah ketika sujud, maksudnya dekat dengan rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita Ahlussunnah wal Jamaah tak kata Allah ni dekat dan jauh dengan jarak. Kita boleh kata si fulan jauh daripada Allah, betul-betul. Tapi bukan jarak kan. Bukan berapa kilometer, berapa perjalanan cahaya, tak ada. Dekat dengan ibadah, jauh dengan maksiat, betul tak? Justru Allah, hadis ni mengatakan paling dekat kita dengan Allah, dia bukan dekat kedekatan jarak, tapi kedekatan rahmat, kasih sayang, anugerah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-23. Ini hadis tentang Isra dan Mi'raj, hadis yang cukup panjang. Tuan-tuan boleh baca hadis ni, sangat panjang lah actually. Muka surat 197 hingga 200 lebih. Tapi saya nak ambil sikit saja berkenaan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadanal jabbaru rabbul izzah fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini aw adna. Hadis ni walaupun ada dalam Sahih Bukhari, sebenarnya mengandungi banyak ilal, banyak illah. Jadi tuan-tuan kena faham ya, dalam perbincangan yang sangat detail macam ni, kita tak boleh lagi berbincang hadis ni sahih dalam Sahih Bukhari, maknanya kita kena terima word by word. Tak, ini perbincangan detail sangat. Perbincangan tadi dalam, walaupun dalam Sahih Bukhari sebut saqihi, Imam Ismaili katakan tak, yang betul adalah saq, betul tak? Walaupun ada dalam Sahih Bukhari, tak boleh terus pandangan kita macam ilmu hadis baru nak merangkak-rangkak. Sahih Bukhari kena buat macam ni. Saya Muslim tak macam tu. Ini perbincangan paling halus, paling dalam, justru menuntut perbahasan yang lebih mendalam lagi. Bukan sekedar Sahih Bukhari maknanya sahih semua word by word, tak. Nah, dalam hadis ni diriwayatkan oleh Syarik bin Abdullah bin Abi Namir daripada Anas ibnu Malik. Dan kata Imam Imam Ibnu Hajar, paling kurang ada 12 masalah yang terkandung dalam dalam hadis ni dan telah menyalahi riwayat yang lebih masyhur. Tuan-tuan boleh baca dari muka surat 204.
Jadi ada 12 masalah dalam hadis ni yang menurut Ibnu Hajar riwayat tersebut menyalahi riwayat yang lebih kuat, maknanya maklul, mengandungi illah. Tonton boleh baca panjang. Salah satunya adalah ucapan wadanal jabbar rabbul izzah fatadalla. Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha mulia menghampiri, turun mendekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jarak antara dia dengan Nabi hanya sejarak 2 busur atau lebih dekat lagi. So, tadi kita baru bincang, dekat jauh dengan Allah bukan dekat jarak, betul tak? Tapi hadis ni katakan dekat jarak. Macam mana? Nah, ini antara yang dipertikaikan oleh para ulama. Riwayat ini menyalahi ayat Al-Quran. Tafsiran ayat Quran summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, kata Imam Al-Khattabi. Seluruh ulama salaf dan pakar tafsir menetapkan bahwa pihak yang mendekat di sini Jibril, bukan Allah. Jadi kalau hadis tadi mengatakan seolah-olah Allah yang mendekat, tapi ulama tafsir mengatakan, seluruh ulama tafsir di kalangan salaf katakan yang mendekat ni Jibril. Jadi kedekatan Jibril dengan Nabi itu macam 2 busur tu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Justru riwayat tu dipertikaikan. Lalu ada riwayat dalam hadis ini juga dia menyebutkan seolah-olah ada tempat. Fa'ala bihi jabbar faqala wa huwa makanahu ya rab khaffif anna. Jadi tempat tu jadi Nabi turun naik untuk terima perintah solat tu kan. Jadi Nabi turun dari langit ni, turun ke bawah, nanti naik lagi. Dan dalam satu hadis katakan bahawa Allah berada di tempat tu. Jadi sebenarnya bukan macam Allah berada di tempat tu, tapi itu adalah tempat lama Nabi, tempat yang sebelum Nabi turun, Nabi naik lagi. Itu tonton boleh baca dalam hadis ni. Saya rasa tak cukup masa untuk saya sebutkan. Dan satu lagi adalah hadis Isra dan Mi'raj bukan bermakna Allah di langit. Betul tak? Orang selalu katakan kalau Isra Mi'raj itu kalau bukan Allah di langit, kenapa Nabi pergi ke Isra dan pergi ke langit? Macam tu ke tahap pemikiran kita. Saya rasa macam peliknya orang berpikiran macam ni. Sebab awalnya pun tak macam tu. Sebab ayat Quran mengatakan objektif Isra dan Mi'raj adalah memperlihatkan ayat-ayat Allah kan. Linuriyahu min ayatina. Jadi kenapa Nabi naik ke langit adalah agar diperlihatkan ayat-ayat Allah tu. Bukan Nabi langit untuk berziarah kepada Allah, datang untuk jumpa. Tak. Ini untuk memperlihatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih qat'i. Hadis yang berikutnya 24 muka surat 212. Betul ya? Sorry. 207. Cahaya. Ini masih berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak? Qala nurun anna arahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau melihat Tuhanmu pada malam Mi'raj? Baginda menjawab, cahaya. Bagaimana aku dapat melihatnya? Nurun anna arahu, cahaya. Bagaimana saya dapat melihatnya? Okey, secara ringkas hadis ni seolah-olah menunjukkan bahawa Allah adalah cahaya. Jadi seolah-olah Nabi baginda nampak Allah ketika malam Mi'raj, Nabi katakan Allah itu cahaya, saya tak mampu untuk melihatnya. Macam tu kan? Itu fahaman pertama. Ada fahaman yang lain. Maksud Nabi adalah bukan Allah cahaya, tapi saya tertutup cahaya pada masa itu. Macam mana saya boleh melihatnya? Bukan Allah adalah cahaya. Sebab cahaya ni jisim, tuan-tuan. Ya, cahaya pada hari ini boleh dibagi menjadi proton dan neutron. Dan lain sebagainya, itu jisim. Allah Subhanahu wa taala bukan cahaya. Tapi dalam Al-Quran Allah katakan Allahu nurus samawati wal ard. Macam mana? Itu bukan nur Allah cahaya menerangi langit dan bumi macam tu. Tapi nur maksudnya di sini adalah pemberi hidayah kepada langit dan bumi, atau penerang langit dan bumi, bukan cahaya. That's why dalam tafsiran ni pun kita kena berhati-hati dalam ni.
Untuk makluman tuan-tuan, hadis ni menjadi salah satu perbincangan di kalangan ulama, sama ada baginda Nabi melihat Allah pada malam Isra, Mi'raj atau tak. Salaf berbeza pandangan. Di kalangan sahabat Nabi sendiri beza pandangan. Siti Aisyah katakan tak. Bahkan beliau tegas katakan siapa yang kata Nabi lihat Allah pada malam Isra, dia telah berdusta. Sedangkan Ibnu Abbas kata, ya, Nabi nampak Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra. Ini menunjukkan salaf pun tuan-tuan ada perbezaan pandangan. Jangan ingat salaf semua sama straight macam tak. Salaf kadang berbeza dan dalam perkara akidah, betul tak? Bukan cuma beza dalam perkara wudu, solat dan lain tak, dalam akidah pun kadang berbeza pandangan. Soalan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari macam mana? Dia katakan antara dua ni dia tarjih pandangan Ibnu Abbas. Dia tarjih pandangan Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi melihat Allah pada malam Isra. Pada malam Isra. Kenapa? Banyak dalil dia, antaranya adalah dalam usul kita mengatakan al-musbit muqaddam 'ala nafi. Al-musbit muqaddam 'ala nafi, yang menetapkan satu perkara mesti didahulukan daripada yang menafikan, sebab indahu ziyadah ilm, yang menetapkan dia ada tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak yang menafikan. Sebab mungkin yang menafikan kata tak, Nabi tak begitu, tapi padahal dia, sebab itulah pengetahuan dia kan. Tapi yang menetapkan dia ada bukti. Justru yang menetapkan selalu kalau ada ta'arud kita dahulukan yang menetap. Muqaddam al-musbit muqaddam 'ala nafi. Dan pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari selari dengan pandangan Ahmad bin Hanbal. Saya buat satu bacaan. Sebenarnya bagi saya lah, pandangan Imam Al-Asy'ari adalah sama dengan pandangan Imam Ahmad dalam perkara akidah. Mungkin orang tak setujulah dalam perkara ni. Mungkin orang tak setuju sebab ni ada akidah Hanbali, ada akidah Asy'ari, betul tak? Sebenarnya Asy'ari adalah mazhab Ahmad bin Hanbal. Beliau sendiri sebut dalam Ibanah bahawa dia follow Imam Ahmad dan lain sebagainya. Justru akidah Asy'ari adalah akidah Ahmad bin Hanbal, cuma bukan akidah Hanbali. Betul ya? Ada akidah Ahmad, ada akidah Hanbali. Tentulah kalangan Hanabilah akan kata kami sama dengan akidah Imam Ahmad, sebab kami pengikut Imam Ahmad. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebenarnya mengikut Imam Ahmad tapi dalam bentuk yang lain. Bentuk yang lain. Ini satu dapatan saya yang tuan-tuan mungkin masih tak setuju tak apa, yang lain pun tak setuju tak apa. Tapi sebenarnya Imam Asy'ari adalah mengikut mazhab Imam Ahmad. Dan sebab Imam Ahmad pada masa itu tuan-tuan adalah simbolik Ahlus Sunnah wal Jamaah selepas mihnah khalqil Quran. Selepas mihnah khalqil Quran, dia satu-satunya simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru kalau orang nak tahu pandangan dia betul tak salah dalam akidah, dia tanya tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad yang akan kata, ni begini, pandangan macam ni, pandangan macam tu. Semua pandangan Imam Ahmad itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru kalau Imam Abul Hasan bawa pandangan lain selain pandangan Imam Ahmad, confirm dia terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru di awal-awal beritahu saya follow Imam Ahmad. Cuma isunya adalah Hanabilah dia beza dengan pendekatan Imam Ahmad. Menurut Asy'ariyah lah. Tengok kalau tuan-tuan tengok perbincangan Asy'ariyah berkenaan dengan Imam Ahmad, tak ada satu pun yang memandang negatif Imam Ahmad. Cuma masalah mereka dengan Hanabilah. Masalah mereka dengan Hanabilah. Faham ke tak faham? Kalau tak faham tak apa, tunggu buku saya nanti akan keluar. Nah, Imam Muslim memasukkan hadis ni dalam kitab sahih. At-Tirmizi menilai hadis ni hasan, tapi Imam Ahmad menilai hadis ni munkar. Hadis yang kita bincang sekarang ni, nurun anna arahu, kan? Menurut Imam Ahmad munkar. Beliau mengatakan maziltu munkiran li hadzal hadis wa ma adri wajha. Saya dari dulu menghukum munkar hadis ni, saya tak tahu apa maksudnya, tak apa maknanya. Jadi Imam
walaupun ada dalam Sahih Muslim, tapi Imam Ahmad menilai hadis ni munkar. Dan Imam Ahmad sama dengan Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan Nabi nampak Allah Subhanahu wa taala semasa Isra. Dia tetapkan, dia tarjih pandangan Ibn Abbas. Abul Hasan Al-Asy'ari tarjih pandangan Ibn Abbas. Lalu Ibnu Khuzaimah menilai hadis ni juga dhaif. Jadi selalu saya katakan kan, apabila kita bincang tentang akidah yang detail macam ni, perbahasan hadis kita tak boleh masih basic-basic lagi. Nak kata, tapi kan dalam Sahih Muslim, tapi kan dalam Sahih Bukhari. Tak macam tu perbahasan. Tak semua word by word dalam Sahih Bukhari itu adalah sahih yang tidak dipertikaikan. Tapi ada juga perbincangan dalam perkara ini. Nah, justru saya pernah ingat dari itu, saya letak di Facebook, okey, pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari macam ni, orang komen, tapi pandangan Aisyah macam saya tak tahu je. Saya tahu tu, cuma saya malas nak komen panjang. Dan buku saya pun dah bincang perkara itu panjang-panjang kan. Saya dah tahu perkara itu, bukan saya lepas pandang. Saya tahu, bukan nak sombong tuan-tuan ya. Akan tapi kadang ada orang komen tu tak fikir-fikir. Ingat kita ni, oh ini tak tahu ni dia. Sebenarnya ada hadis sahih tentang perkara ni. Aku tahu hadis sahih itu sebelum kau lahir pun sebenarnya. Okey, Imam Ibnul Jauzi katakan macam tu juga. Ibnul Jauzi adalah seorang ulama mazhab Hanbali dan guru dia Ibn Aqil juga berakidah bermazhab Hanbali, dan beliau katakan kita tak boleh kata Tuhan adalah cahaya. Cahaya macam cahaya yang kita nampak macam ni kan. Tak, itu bukan Tuhan bukan macam tu, sebab cahaya adalah jisim. Ini yang saya dah sebutkan tadi, para ulama terbagi kepada 3 pandangan berkenaan sama ada Nabi SAW melihat Allah ke tidak pada malam Mi'raj. Siti Aisyah menafikan, begitu juga Abu Hurairah dan Ibn Mas'ud, dan Ibn Abbas. Abu Zar ada 2 pandangan. Ka'bul Ahbar, Hasan Al-Basri, Urwah, Zuhri, Ma'mar dan lain-lain berpandangan bahawa Nabi nampak Allah pada malam Mi'raj. Tapi perlu diingat tuan-tuan, ini menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, baginda Nabi punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, iaitu nampak Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Sebab kebanyakan seluruh manusia tak boleh nampak Allah sebelum meninggal dunia. Tapi Nabi boleh nampak pada malam Isra, pada malam Isra dan Mi'raj. Tapi perlu diyakini bahawa nampak tu nampak yang tidak pakai arah, tempat, jarak dan sebagainya, macam yang kita bincang seperti tadi, yang melihat Allah bila kaif. Dan Nabi juga bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj secara direct tanpa perantara, macam Nabi Musa. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Nabi Musa bercakap kepada Allah tanpa perantara kan. Wa kallamallahu Musa taklima, maknanya direct, langsung percakapan tu tanpa perantara. Tapi kita perlu ingatkan, kalam Allah bukan suara, kalam Allah bukan huruf. Macam mana kalau begitu? Tanya macam mana pula bila kaif? Simpel, bila kaif. Yalah, bila kaif. Jadi Allah boleh dilihat bila kaif. Allah Subhanahu wa taala dilihat didengar kalam Allah bila kaif. Ada orang ingat mazhab Asy'ari apabila mengatakan kalam Allah bukan huruf, bukan suara, maknanya tak boleh didengar. Pandai-pandai dia cakap macam tu. Serius, dia dulu saya tengok. Mazhab Asy'ari kata kalam Allah, kalam nafsi, bukan huruf, bukan suara. Maknanya Nabi Musa tidak bercakap-cakap dengan Allah sebab dia tak boleh dengar kalam yang bukan bentuk suara atau huruf. Dia cakap pandai-pandai cakap macam ni. Mazhab Asy'ari katakan kalam Allah bukan huruf, bukan suara, tapi boleh didengar. Tapi boleh didengar oleh Nabi Musa. Tapi boleh didengar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Bagaimana boleh bila kaif lah. Simple aja. Sebab Quran kata macam tu, hadis kata macam tu, kita terima. Yang selama ni kita cakap bagaimana tu tak boleh kan. Awak sekarang tanya bagaimana pula. That's why kita kena, dari dulu saya katakan nak bincang tentang mazhab Asy'ari boleh, kritik pun boleh. Saya tak against kritik. Kritiklah mazhab Syafi'i ke, Hanbali ke, Hanafi ke, Asy'ari ke, Maturidi, boleh kritik.
tapi lepas faham betul-betul. Saya tak suka orang belum baca, baru baca sikit, faham sedikit, baru nak kritik. Itu yang tak betul. Itu yang buat malu kita kan. Bagi rasa itu yang tak tepat lah. Bagaimanapun tuan-tuan, ada pandangan ketiga, tawakuf. Ini dibawakan oleh Imam Qurtubi dalam syarah Sahih Muslim, dan Qadhi Iyad katakan ba'd masyayikhina, setengah guru-guru kami, mereka tak berani cakap Nabi nampak Allah nampak Allah atau tak pada malam Isra. Walaupun ada dua pandangan salaf dalam perkara ini, mereka tawakuf dalam perkara tersebut. Inilah sebagian, tapi jumhur ulama mazhab Asy'ari adalah menetapkan Nabi melihat Allah pada malam Mi'raj. Hadis ke-25. Sikit lagi. Daripada Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu, summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran, summa sallallahu li alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala li alwasilata halat lahu syafa'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mendengar laungan muazzin, maka ucapkanlah seperti mana ucapannya, lalu ucapkanlah selawat kepadaku. Sesungguhnya siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ini selalu kita sebutkan. Selawat kita satu kali, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Okey, kita selawat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu kan? Itu selawat kita. Selawat Allah macam mana? Selawat Allah macam kita juga kah? Ucap juga Allahumma salli ala. That's why ini yang kita sebut sebagai satu lafaz yang sama tapi berbeza makna apabila dikaitkan kepada pihak yang berbeza. Betul tak? Selawat sama lafaz dia. Allah berselawat, Nabi berselawat, malaikat berselawat, kita berselawat, tapi makna berbeza-beza mengikut keadaan pihak-pihak tertentu. Macam tu juga kita kata-kata dulu kan, bahawa perbezaan makna ni adalah itu yang kita sebut sebagai takwil. Nah, tokoh tabi'in di Basrah, Abul Aliyah berkata, salatullahi sana'uhu alaihi indal malaikah. Selawat Allah adalah Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Selawat malaikat adalah permohonan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Maknanya Allah berselawat, malaikat berselawat, kita orang beriman disuruh berselawat. Lafaz yang sama tapi makna berbeza-beza. Ya tak? Lafaz yang sama tapi makna berbeza-beza. Kalau ni di-apply dalam perbahasan hadis sifat sama jugalah. Ya kan? Lafaz berkenaan dengan Allah berjalan, okey, lafaz berjalan sama tapi makna dia lain kalau dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendekat, menjauh, ya kan? Turun, naik, misalkan. Ya, untuk manusia bentuknya macam tu, tapi Allah tak, berbeza. Jangan kita katakan naik, maknanya naiklah. Jangan tanya bagaimana, betul. Tak. Ini ulama bezakan antara selawat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selawat yang dilakukan oleh malaikat. Sekarang hadis turun. Kita sudah bincang tadi. Muka surat 216. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajibalah man yas'aluni fa'u'tiyah man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia apabila berbaki sepertiga malam terakhir. Dia berkata, siapa yang hendak berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, siapa yang minta kepadaku pasti aku beri, siapa yang meminta ampun kepadaku pasti aku ampuni. Saya ingatkan semula mazhab salaf dalam perkara ni apa? Faham message utama, betul tak? Apa yang Nabi sampaikan adalah ini special time untuk orang yang nak bangun malam, qiyamul lail. Ini waktu khusus. Nah, itulah yang dipahami salaf. Justru mereka terus
bangun malam, qiyamul lail dan lain sebagainya. Tak ada perbincangan apa makna yanzilu dan adakah isbat turun, ada isbat pergerakan dan lain sebagainya. Tadi kita dah bincang panjang tentang perkara ni. Salaf melakukan imrar tanpa ulasan sebab yang dia faham, yang dia inginkan adalah mesej utama. Dan Imam Al-Khattabi menyalahkan pandangan yang menetapkan pergerakan bagi Allah. Ada setengah ulama, dan setengah ulama itu adalah ulama ahli hadis, yang katakan kalau kita hadis kata yanzilu maknanya menunjukkan Allah bergerak. Sebab turun melazimkan pergerakan, melazimkan tempat, betul tak? Turun maknanya ada satu tempat pada tempat yang lain, yang tinggi ke bawah, betul tak? Dan pergerakan, gerakanlah dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Ada ulama hadis kata macam tu. Dan Imam Al-Khattabi salahkan ulama tersebut. Dia katakan sekiranya ulama tu kekal dalam mazhab salaf, lagi baik untuk dia. Maknanya ucapan macam tu tak selari dengan mazhab salaf. Mazhab salaf adalah imrar. Tengok apa mesej utama, makna apa yang dikehendaki oleh Nabi sejak awal, bukan nak bincang sama ada Allah turun maknanya bergerak atau tak bergerak, pindah tak pindah. Dan Ibn Abdul Bar menyalahkan pandangan yang mengatakan Allah turun bizatihi. Ini disebutkan oleh setengah ulama juga, iaitu Nu'aim bin Hamad Al-Marwazi. Dia katakan yanzilu bizatihi. Kalimat bizatihi dia katakan silap. Ibn Abdul Bar kata macam tu. Jangan pandai-pandai tambah bizatihi dengan zatnya. Itu adalah tambahan yang tidak sesuai dengan manhaj salaf. Para ulama mengatakan turun rahmatnya atau turun malaikatnya. Actually ada riwayat yang hadis ni, salah satu riwayat daripada A'mash mengatakan malaikat yang turun. Macam tadi, man fis sama gitu kan. Yang di langit akan murka. Riwayat lain kita nampak malaikat akan murka. Betul tak? Nah, begitu juga Tuhan kita turun. Ada riwayat lain katakan malaikat turun terus 3 malam. Maknanya kita kena tafsirkan satu riwayat dengan riwayat yang lain. Justru yang dikatakan turun di sini justru para lalu ada orang tanya, rahmat Allah hari-hari turun. Rahmat Allah setiap saat turun. Kena malam untuk menunjukkan bahawa sepertiga malam memang khusus. Tadi kita cakap kan, ini saat mustajab. Allah setiap saat pun terima taubat, betul tak? Tapi kenapa sepertiga malam terakhir ni Allah katakan siapa nak bertaubat aku terima taubatnya? Menunjukkan bahawa pada malam, pada saat tu penerimaan taubat lebih lagi daripada saat-saat yang lain. Allah mendengar doa kita bila-bila masa, betul. Tapi kenapa di sini Allah katakan siapa nak minta aku akan kabulkan, maknanya ada kelebihan. Untuk masa tu, masa tersebut ada kelebihan, dan Allah punya kuasa untuk menentukan mana masa yang melebihi masa yang lain. Macam Allah punya kuasa untuk menetapkan tempat ni lebih daripada tempat tu. Macam Mekah berbeza dengan kita kan. Solat di Masjidil Haram beza daripada masjid di surau kita ni. Kenapa? Allah punya kuasa buat macam tu. Begitu juga masa macam tu, 24 jam memang Allah dengar doa, Allah dengar terima taubat. Tapi pada masa tu ada kelebihan berbanding masa-masa yang lain. Qadhi Iyad mengatakan turun di sini bermakna mendengar dan mengabulkan doa. Betul lah, tengok konteks ayat ya. Tengok hadis tu kalau kita baca, Tuhan kita turun pada sepertiga malam, lalu tanya siapa nak doa, siapa nak taubat. Apa maksud turun di sini? Maknanya berikan perhatian lebih kepada hamba, betul tak? Macam kita kata saya akan turun nanti tengok sendiri perkara tu. Maknanya dia perhatian lebih itu perkara tersebut kan. Nah, ini makna yang disebutkan oleh para a'immah alul hadis kita. Hadis ke-27 mendekat. Muka surat 224. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jal, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani masyan ataituhu harwalatan. Allah berfirman, apabila seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Hasta ni macam ni,
dari tangan kita sampai ujung. Kalau jengkal macam ni kan, siapa mendekat sejengkal, saya dekat sehasta. Dan siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Depa tu satu lompatan, satu kali lompat. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Soalan, adakah ini menunjukkan bahawa Allah boleh dekat dengan jarak sejengkal, sehasta, betul tak? Kita cakap dari tadi, dekat jauh, dekat menjauhnya kita dengan Allah bukan jarak tapi amalan kan? Dan siapa datang kepadaku berjalan, aku datang pada berlari, Allah berlari-lari kan? That's why kalau kita tak faham bahasa, kita akan salah faham, betul tak? Ini bahasa yang sangat cantik yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama kita tuan-tuan sepakat maknanya tidak macam zahirnya. Ini bukan saya katakan satu dua ulama, tapi kesepakatan ulama bahawa hadis ni tidak mengikut makna zahirnya, dan kesepakatan tu dinukil oleh Imam Al-Khattabi. Dia katakan hadis yang disepakati ulama kena ditakwil. Ini kesepakatan. Justru kalau disebut kesepakatan maknanya salaf dan khalaf. Sepakat tidak ambil makna zahir. Kalau salaf dan khalaf sepakat tak ambil makna zahir, maknanya salaf dan khalaf sepakat mengharuskan takwil, betul tak? Imam Ibnu Qutaibah mengatakan wa nahnu naqul inna hadza tamtsilun wa tashbih. Tengok, pakar bahasa selalu macam tu. Dia katakan ini adalah ilustrasi dan perumpamaan. Jangan you ambil secara literal. Wa inna ma arad man atani musri'an bit ta'ah ataituhu bis sawabi asra'a min ityanihi. Maksud hadis ni adalah siapa yang datang kepadaku membawa ketaatan dengan cepat, aku akan memberinya ganjaran yang lebih cepat daripada kedatangannya. Betul tak? Perkara tersebut lalu diilustrasikan dengan berjalan dan berlari. Maknanya bukan maksud hadis Nabi ini nak menetapkan Allah berjalan dan berlari, akan tapi nak tunjuk bahawa balasan Allah lebih cepat daripada perbuatan hamba. Siapa yang datang dengan amalan ibadah dengan segera, balasan lebih besar daripada tu. Ini adalah kesepakatan para ulama, tuan-tuan. That's why saya pun agak pelik kalau ada setengah kalangan hari ini mengatakan berlari adalah sifat Allah. Siapa cakap macam tu? Ini menunjukkan bahawa manhaj yang tak selari dengan ulama terdahulu dan terkemudian, bahkan tak selari dengan ulama al-hadis sendiri. Hadis yang ke-28, mendekatkan mukmin, muka surat 229. Daripada Safwan Ibn Muhriz, dia berkata, bainama amshi ma'a Ibn Umar radhiyallahu anhuma akhidun biyadihi idza arada rajul faqala kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi najwa faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yudnil mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadza fayaqulu na'am ay rabb hatta idza qarrara bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qal satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitaba hasanatihi wa amal kafir wal munafiqun fayaqulu al ashhadu haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Apabila saya tengah berjalan sambil bergandengan tangan dengan Abdullah bin Umar, tiba-tiba seorang laki-laki menghalang. Ia lalu berkata kepada Ibnu Umar, bagaimana engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang najwa? Najwa ni adalah direct private conversation antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin. Jadi Allah panggil orang mukmin nanti untuk hisab, Allah dekatkan dia, lalu meletakkan penutup ke atasnya. Dalam hadis ni, fayadha'u alaihi kanafahu. Ada riwayat lain, fayadha'u alaihi katifahu. Kanafahu jadi katifahu. Ada riwayat katifahu maksudnya dia letak bahu dia. Jadi didekatkan sampai pegang bahu. Ini riwayat silap. Yang betul adalah kanafahu.
ditutup dengan hijab agar orang lain tak dengar perbincangan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lalu berfirman, ingatkah kamu dengan dosa ni? Jadi Allah panggil, tutup, ni private conversation, tak boleh ada siapa yang dengar. Allah sebutkan satu-satu, awak dulu buat ni kan, awak dulu buat ni kan, awak dulu ni kan. Semua dosa kita Allah sebut. Allah sebutkan semua dosa-dosa kita. Sampailah orang terus akan selalu mengatakan, betul, naam ya Rab, naam, betul, dia tak boleh mengelak lah. Allah terus menyebutkan dosa-dosanya sehingga orang itu menyangka bahawa dia akan binasa. Orang itu kata, dosaku banyak sangat, confirm neraka lah ni lepas ni. Allah lalu berfirman, aku telah menutupi dosa-dosa ini di dunia dan pada hari ini aku mengampunkannya. Don't worry, kata dia. Dia udah rasa bimbang sangat. Allah kata jangan bimbang. Di dunia pun aku dah tutup dah. Engkau dosa, tak ada siapa yang tahu kan? Tak viral kan? Tak viral kan? Tak ada yang tahu. Hari ini pun aku ampunkan. Lalu diberikan kepadanya buku kebaikannya. Jadi bagi ni buku untuk awak semua lulus. Happy lah dia. Adapun orang kafir dan munafik, maka para saksi berkata dengan suara keras. Jadi itu mukmin, tapi orang kafir dia baru dipanggil, orang-orang dah, malaikat dah pekik-pekik, ni orang jahat, ni orang jahat, ni orang jahat. Itu yang apa namanya, beza hisab antara mukmin dengan orang kafir. Kafir ditutup, sedangkan mukmin mukmin ditutup, akan tapi kafir diwawakan. Nah, ini semua saya rasa jelas berkenaan dengan makna hadis ni. Didekatkan maknanya bukan dekat secara jarak, betul tak? Dan perbincangan antara hamba dengan manusia pun berbincang tanpa jarak dan tanpa arah dan lain sebagainya. Hadis 29, muka surat 223. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falat. Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada salah seorang kamu yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di padang pasir. Jadi Nabi ceritakan dalam hadis yang lain, perumpamaan orang ni, manusia ni dia pergi ke padang pasir, dia bawa semua bekalan di atas unta, minuman, makanan, semua ada di atas unta dia. Lalu dia rehat. Lalu unta dia lari, unta dia lari. Dia pun kejar, tak dapat. Habislah dia cakap, matilah aku ni. Makanan, minuman semua di atas unta. Dia pun penat, akhirnya dia berbaring di bawah pokok, dah siap nak mati. Dia cakap, dah, kalau Allah nak cabut nyawa saya, cabutlah sekarang. Tiba-tiba dia mata dia, unta tu kembali semula. Apa yang berlaku? Keadaan macam tu, tentu orang happy sangat kan. Bayangkan kita dah hampir mati, tiba-tiba selamat semula. Gembiranya kita nampak unta tersebut balik. Allah lebih gembira memandang hambanya yang bermaksiat sekian lama lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegembiraan Allah lebih berbanding kegembiraan kita kepada pada melihat unta kita yang kembali itu. Ini ilustrasi yang sangat cantik ya Nabi buat untuk menunjukkan bahawa taubat tu Allah suka sangat. Itu sebabnya orang yang paling halus hatinya adalah orang-orang yang bertaubat. Ya tak? Taubat ni manis dalam hati. Ulama selalu katakan, kalau orang bertaubat tapi dia tak rasa manis dalam hati, taubat dia belum betul-betul taubat. Kalau taubat kita betul nasuha, sekali baru kita nak kembali kepada Allah, kita sudah rasa sedap sangat dalam hati, happy sangat, sebab kita telah berdamai dengan hati nurani kita kan, damai dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru kemanisan orang bertaubat jauh lebih sedap berbanding kemanisan orang bermaksiat. Sayangnya yang bermaksiat tak tahu aja. Kalau dia tahu dia akan bertaubat. Okey. Kalimat Allah gembira, ini yang dibincangkan oleh para ulama. Menurut Imam Syarafuddin At-Tibi dia mengatakan, wal mutaqaddimuna min ahli hadis fahimu minha ma waqa'at targhibu fihi minal a'mal.
Kalangan ahli hadis terdahulu, salaf, ini macam Imam Baihaqi juga. Kalangan ahli hadis terdahulu memahami kandungan hadis ni galakan untuk beramal dan mengkhabarkan tentang anugerah Allah. Dia tak bincang apa makna gembira untuk Allah. Sebab fokus salaf adalah apa main message hadis tu. Message utama dia, galakan untuk bertaubat kan, tu yang mereka faham. Sedangkan apa makna bahagia, gembira, adakah gembira itu adalah kegembiraan dalam manusia, dalam hati manusia? Gembira itu maknanya adalah perasaan hati yang terbuka, gitu. Gembira itu apa? Itu joy, ada satu kegembiraan, kemanisan dalam hati. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala macam tu ke? Tentulah tak kan. Tapi salaf tak bincang tu, tak apa buat apa bincang tentang tu. Tak ada guna pun. Kita sekarang bincang karena terpaksa. Ketika orang dah salah faham banyak, keliru kan, baru kita nak kita detailkan apa makna gembira dan sebagainya. Yang pasti adalah gembira macam makhluk tak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia membawa kepada sifat perubahan pada zat. Tadi kita cakap qadim maknanya adalah ma sabata qidamuhu istahala adamu. Perbezaan qadim adalah kalau dah sabit qadim dia tak mungkin berubah. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala qadim, maknanya tak ada sesuatu yang mempengaruhi dia, tak ada perubahan pada zatnya dan lain sebagainya. Justru tentulah gembira yang ada pada diri manusia tak macam gembira pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi betul sekali lagi tak penting. Yang penting adalah apa poin utama dia. Kalau nak detail maka kita bezakan antara gembira bermakna, kita tafsirkan gembira bermakna ridha. Al-Khattabi untuk pastikan tak ada kesamaan dengan makhluk, dia katakan gembira di sini maknanya adalah ridha. Ibn al-Arabi mengatakan gembira bermakna memberikan anugerah yang banyak. Ya, Allah gembira maksudnya Allah bagi anugerah banyak kepada orang yang bertaubat tu. Tujuannya adalah untuk bezakan antara gembira manusia dengan gembira makhluk. Hadis ke-30 tertawa. Kita sudah countdown kepada 30 hadis terakhir. Pukul 4 habisnya, insyaallah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal summa yatubullahu 'alal qatil fayustashhad. Allah tertawa kepada dua laki-laki yang saling membunuh namun kedua-duanya masuk surga. Ini agak melucukan. Sebab sepatutnya orang berkelahi, satu yang membunuh akan masuk neraka kan? Tak, ini dua-dua masuk surga. Yang dibunuh masuk surga, yang membunuh masuk surga. Bagaimana salah seorang daripada mereka berjuang di jalan Allah lalu terbunuh maka dia masuk surga. Jadi dia berperang di jalan Allah, mukmin lawan kafir. Kafir membunuh yang mukmin, tentulah mukmin masuk surga, betul tak? Lalu kafir ni dia panjang umur sampailah dia bertaubat, masuk Islam, lalu meninggal dunia, Allah terima taubatnya, masuk surga juga. Jadi dua-dua masuk surga. So, ini menunjukkan bahwa ni agak interesting kan cerita ni kan. Cerita ni interesting. Justru Nabi gambarkan Allah tertawa melihat perkara tu. Allah tertawa melihat perkara tu sebab ajaib, pelik dan menarik. Nah, Imam Bukhari apabila meriwayatkan hadis ni dan beberapa hadis lain yang menyebutkan tertawa, dia kata tertawa maknanya penzahiran rahmat dan ridha. Sebab nak elakkan orang faham Allah tertawa macam makhluk tertawa. Kalau makhluk tertawa maksudnya apa? Perubahan bentuk raut muka, ya kan? Senyuman yang merekah dan wajah yang berubah, itu adalah tertawa. Allah tak macam tu. That's why agar tak ada kesimpulan-kesimpulan yang bukan-bukan, justru dia tafsirkan tertawa di sini adalah penzahiran rahmat dan redha. Betul lah, Allah merahmati dua-dua orang tu, betul lah. Ibn Abdul Bar berkata, tertawa bermakna Allah menyambutnya dengan rahmat, ridha, kemaafan dan pengampunan sama. Jadi tengok dua-dua ulama ahli hadis, tuan-tuan, dari awal sampai akhir saya sebut
saya menukil semua daripada ulama hadis, bukan ahli falsafah Aristoteles ke ataupun mana-mana ulama kalam. Hadis ke-31, muka surat 245, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun zakarallaha fi khala'in fafadat aynahu wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid wa rajulani tahabba fillah wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuh. 7 kalangan yang akan Allah payungi di bawah payungannya pada hari kiamat, di mana tiada payungan melainkan payungan. Jadi zil maknanya adalah naungan, payung, macam teduhan, ya kan? Itu namanya zil. Payung, teduhan, itu namanya zil. Di sini sebutkan fi zillihi, di bawah naungan, teduhan Allah Subhanahu wa taala. Ada tak orang yang mungkin salah faham? Maksudnya Allah akan ada zat Allah Subhanahu wa taala akan menahan terik matahari, lalu kemudian lahir teduhan daripada bawah zat tersebut. Ini tak betul pahaman tu, kan? Padahal kalau kita tengok mazhab salaf, tentu macam ni tak jadi isu, betul tak? Poin hadis ni nak targhib wa tarhib, nak galakkan orang masuk dalam 7 kalangan ni. Tapi apabila orang sudah boleh bertanya, okey, zillihi ni maksudnya apa? Adakah ada yang bayangkan mazhab musyabbihah yang katakan bahawa Allah punya bayangan dan lain sebagainya? Baru kita kena jelaskan bahawa maksud bayangan di sini, dalam satu riwayat mengatakan sab'atun fi zillil arsh, itu adalah bawah naungan arsh. Imam Ibn Abdul Bar dalam Tamhid mengatakan wazillu fi hadal hadis yuradu bihi ar-rahmah. Naungan, payungan dalam hadis ni maksudnya adalah rahmat. Ini takwil ke bukan? Takwil, ya kan? Naungan yang sepatutnya adalah satu bentuk shelter yang menghalangi orang daripada terik matahari, itu secara bahasa macam tu, tapi Ibn Abdul Bar fahami dia sebagai rahmat. Itulah tafsir, itu adalah takwil, dan ini dibenarkan. Hadis yang ke-32, 249, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun fa idza imra'atun minas sabyi qad tahlubu sadyaha tasqi fa idza wajadat sabiyan bis sabyi akhadhathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu fa qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi qarihatan waladaha fin nar qulna la wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu faqal Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Suatu hari didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekumpulan tawanan. Tiba-tiba ada seorang wanita daripada tawanan tu sibuk mencari anaknya. Ini dalam peperangan, tuan-tuan. Dalam peperangan ramai kaum perempuan di kalangan kafir yang ditawan oleh kaum muslimin, dijadikan sebagai tawanan perempuan. Ada di antara mereka tu satu perempuan yang macam dah hilang akal lah, sebab anak dia hilang atau anak dia mati dalam peperangan. Jadi dia setiap kali nampak budak kecil, dia anggap macam anak dia sendiri. Setiap kali tampak budak, dia akan ambil susu, ya kan? Nabi katakan, tengok tak perempuan ni betapa sayang kepada anaknya. Mungkin tak satu hari dia akan lempar anaknya ke dalam api? Tak mungkin. Kenapa? Hilang anak buat dia gila, menunjukkan bahawa dia terlalu sayang kepada anak, betul tak? Sampai mental sudah berubah dah sebab hilang anak. Takkan dia nak lempar anak ke dalam api? Pandai Nabi nak ajarkan satu tauhid kepada para sahabat, ya. Nabi katakan Allah lebih sayang kepada hambanya berbanding perempuan tu kepada anaknya. Ini kaedah pengajaran Nabi memang superb lah. Nak masukkan message tu
banyak, dalam setiap keadaan boleh dimanfaatkan untuk guna untuk keperluan menyampaikan ilmu, betul tak? That's why kalau ulama yang hebat-hebat tuan-tuan, yang pandai-pandai mendidik murid ni, mana saja selalu boleh guna untuk mengajar akidah tauhid kepada pelajar. Tengok tu kan. Allah lebih daripada tu. Hebat. Nah, saya rasa dari segi message utama tak ada isu kan. Kita faham, okey, rahmat Allah macam tu, sayang Allah macam tu. Kita boleh nampak hebatnya sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dipahami oleh salaf. Tapi apabila setengah kalangan sudah terlalu nak detail, nak bincang, mereka katakan, okey, rahmat ni kan, sayang tu kan, sayang tu kan perubahan hati kan. Kita nampak orang tertarik kepada dia, kemudian hati kita hancur, lebur, ringa, itulah sayang. Awak terlalu dalam sangat, salaf tak bincang tentang perkara tu. Tapi kalau nak bincang, okey, apa makna rahmat? Itu rahmat di kalangan makhluk. Kalau rahmat di kalangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kembali kepada iradah, kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Rahmat bagi Allah Subhanahu Wa Taala bukan perubahan hati yang hancur ketika melihat sesuatu depan kita, tak. Sebab Allah tak dipengaruhi. Allah tak ada apa-apa yang boleh mempengaruhi Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim, betul tak? Allah tak berubah karena sesuatu. Justru maksud rahmat di sini adalah kembali kepada penzahiran sifat iradah. Justru Allah sayang, maknanya Allah nak bagi rahmat, Allah nak bagi ganjaran bagi dia. Sebab kembali kepada iradah, kehendak Allah. Allah murka pun macam tu. Allah murka maknanya bukan Allah ni dibuat marah oleh orang. Allah tak berubah. Allah tidak menerima pengaruh-pengaruh luaran. Yang ada adalah Allah murka bermakna Allah nak kembali kepada iradah, kehendak untuk menurunkan azab kepada orang tersebut. Ya, jadi ini perbincangan detail tuan-tuan, sebenarnya tak perlu sangat, kecuali kalau sudah menjadi kekeliruan di setengah masyarakat di zaman tu yang mereka nak bincang detail tentang perkara tersebut. Pak ulama terpaksa lah nak ulas juga perkara tersebut. Begitu juga hadis berikutnya, hadis yang ke-33 bincang tentang cemburu. Pelbagai sanad yang berakhir kepada Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah SAW bersabda, la ahadun aghyara min Allah, falidzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wala ahadun ahabbu ilaihil minha min Allah, falidzalika madaha nafsah. Tiada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Oleh yang demikian itulah dia mengharamkan perbuatan keji yang zahir dan batin. Tiada satu pun yang lebih mencintai pujian daripada Allah. Oleh yang demikian itulah dia memuji dirinya sendiri. So apa makna ghirah, cemburu? Cemburu ni tuan-tuan adalah dalaman kan, dia emosi-emosi. Itu dalam diri manusia lah. Sekali lagi, kalau salaf dia tak perlu bincang perkara ni. Kita tahu maksud baginda Nabi, iaitu nak menghalang kita daripada perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sebab kalau kita buat perkara yang dibenci oleh Allah, Allah akan timpakan hukuman kepada kita. Nah, tapi apabila setengah kalangan ni nak coba mendalami cemburu dia adalah emosi. Emosi adalah satu perkara yang dipengaruhi oleh faktor luaran, Allah Subhanahu Wa Taala mustahil. Baru kita terpaksa juga nak bincang perkara tersebut. Lalu apa makna ghirah? Maka kata Imam Baihaqi, makna ghirah adalah az-zajr. Zajr maknanya sangat menghalang. Maksud firman sabda Nabi, la ahada aghyaru minallah, yakni la ahada azjaru minallah. Tiada siapa yang lebih cemburu daripada Allah, maksudnya tiada siapa yang lebih menghalangi daripada melakukan maksiat daripada Allah. Allah sangat cemburu, maknanya sangat menghalangi daripada maksiat dan tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang hina.
Jadi kembali sifat cemburu bermakna menghalang. Sebab orang yang cemburu maknanya dia nak menghalangi orang tu untuk melakukan perkara tersebut, gitu kan? Kalau kita cemburu sangat, ada suami cemburu sangat dengan istrinya, dia halang istrinya keluar dari rumah, ya tak? Maknanya cemburu adalah halang, ada kaitan atau cemburu dengan menghalang. Itu kalau kita nak bincang detail dari segi ilmu kalam. Tapi kalau tak, saya rasa tak ada keperluan. Ramai para ulama pada hari ini katakan, okey, yang sifat-sifat yang berkaitan dengan emosi, cinta, benci, cemburu, biarkan aja, tak payah takwil pun tak apa. Kita lalukan macam tu, itu adalah lebih baik. Tapi zaman dahulu orang perlu, para ulama perlu untuk bincang, sebab pada zaman tu sudah mengelirukan di zaman mereka. Hadis yang ke-34 daripada Abu Musa al-Ash'ari, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun asbaru ala adhan sami'ahu minallah yadda'una lahul walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Tiada siapa yang lebih penyabar atas gangguan yang didengarnya daripada Allah. Mereka mendakwa Allah memiliki anak, namun dia tetap menyihatkan tubuh mereka dan memberi rezeki. Ini pun kembali kepada sabar. Sabar tu apa? Tahan emosi, kan? Manusia tahan emosi sampai nampak muka dia merah dan sebagainya. Itu manusia, tapi sabar. Allah Subhanahu wa taala tak macam tu, ya tak? Justru kalangan salaf dia tak bincang dalam tentang perkara ni, tapi belakangan sudah mula ada soal-soal berkenaan dengan apa maksud sabar. Boleh tak kita katakan Tuhan penyabar? Sebab kalau kita tetapkan Tuhan sebagai penyabar, nanti macam makhluk pula, tahan emosi dan sebagainya. Jadi ada emosi dan lain sebagainya, kan? Ini yang para ulama perlu jelaskan. Ibn Furak mengatakan, ketahuilah makna sabar bagi Allah adalah seperti makna hilm. Makna hilm bagi Allah ialah menangguhkan hukuman ke atas kalangan yang layak mendapatkannya. Jadi makna sabar bagi Allah adalah tak terus turunkan azab. Allah Maha Penyabar, maksudnya Allah terus bagi peluang, Allah bagi masa. Itu namanya penyabar, bukan tahan emosi. 35. Malu. Ini pun sifat-sifat yang berkaitan dengan dalaman. Abu Waqid Al-Laisi bercerita, semasa Rasulullah SAW tengah duduk di masjid bersama orang ramai, tiba-tiba datang 3 orang laki-laki. Salah seorang daripada mereka melihat tempat kosong di barisan hadapan, lalu duduk di tempat tersebut. Seorang yang lain berpada duduk di barisan akhir. Adapun orang yang ketiga, dia pergi menjauh. Jadi Nabi tengah duduk dengan para sahabat di masjid, datang 3 orang. Satu nampak, ada kosong depan, dia duduk terus. Yang satu tengok, malulah aku depan, duduk belakang aja lah, duduk belakang. Ada yang satu lagi, dia tengok, aku pergi aja lah, tak nak ikut campur, tak nak ikut duduk bersama Nabi. Lalu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan ucapannya, baginda bersabda, ala ukhbirukum anin nafari thalatha, amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah, wa ammal akhar fastahyallahu min, wa ammal akhar fa'a'radallahu an. Kata Nabi, maukah aku beritahukan keadaan 3 orang tadi? Salah seorang daripada mereka mengharapkan perlindungan daripada Allah, Allah pun melindunginya. Dia datang kepada Allah, Allah terima, Allah sambut. Yang satu lagi malu. Jadi dia malu duduk di hadapan, duduk belakang. Dia malu, Allah pun malu. Yang satu lagi berpaling. Dia berpaling, Allah pun berpaling. Apa maksud ucapan ini, tuan-tuan? Adakah nak isbat Allah Subhanahu wa taala malu ataukah bukan? Sebenarnya ini dalam bahasa Arab makna dia musyakalah. Musyakalah tu apa? Balasan dijawab, dibalas dengan balasan yang sama. Musyakalah tu macam tu. Jadi orang buat apa, Allah akan balas yang sama, serupa dengan balasan tersebut. Nanti kita akan tengok contoh orang kafir istihza, Allah pun istihza mereka. Betul tak? Nanti kita akan tengoklah. Nah, Ibn Furak mengatakan malu di sini maknanya meninggalkan.
dia malu, dia meninggalkan duduk depan, dia tak datang duduk depan, Allah pun meninggalkan dia untuk memberi pahala macam orang duduk depan. Jadi sebagaimana dia meninggalkan duduk hadapan, maka Allah meninggalkan pahala macam orang duduk depan. Jadi malu maknanya adalah meninggalkan. Sebab orang yang malu melazimkan dia meninggalkan sesuatu. Kalau kita malulah nak buat, maksudnya saya tak nak buat kan. Ibn Abdul Bar mengatakan malu bermakna mengampunkan dosa. Dan Ibn Abdul Bar juga mentakwil Allah malu di sini maknanya mengampunkan dosa. Bukan dia malu, Allah malu, maknanya dia punya rasa malu, Allah punya bermalu juga. Tak. Maksudnya di sini dia malu duduk depan, Allah pun ampunkan dosa dia. Allah malu kalau tak ampunkan dosa dia, justru Allah ampunkan. Nah, ini yang disebut sebagai muqabalah dalam bahasa Arab, tuan-tuan, muqabalah. Dalam bahasa Arab, ini bait syair yang biasa, mereka katakan qaluq tarih syai'an najid laka tabqahu qul tutbukhuli jubbatan wa qamisa. Mereka berkata, cadangkanlah sesuatu untuk kami masak bagimu. Aku pun menjawab, masakkanlah selembar jubah dan baju. Jadi dia tanya pada kita, awak nak saya masak apa? Saya pun jawab, masakkan baju untuk saya. Apa maksud masakkan baju? Maksudnya dia ingat saya perlu makan. Sebenarnya saya tak perlu makan, saya perlu baju. Ini bahasa Arab dia tinggi ya. Justru dia tanya pada saya, awak nak saya masak apa? Saya cakap, masakkan saya selembar baju. Itu dalam bahasa Arab boleh. Jadi dia tanya, masak apa? Jawapannya lah, masak apa? Tapi makna berbeza, betul tak? Makna berbeza. Ini namanya muqabalah dalam bahasa Arab. Justru Nabi katakan tadi, dia malu, Allah pun malu. Maksudnya dia malu, betul-betul malu. Tapi malu Allah berbeza dengan malu dia, betul tak? Macam tadilah, dia manusia berselawat, Allah berselawat. Tapi selawat Allah berbeza dengan selawat manusia, walaupun kalimat sama. Yang ke-36, lupa. Nah, ini penting tuan-tuan. Adakah Allah punya sifat lupa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati fayaqulullahu lah alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa walada wa sakhartu lakal an'ama wal harsa wa taraktuka tar'asu wa tarba' fa kunta tadhunnu annaka mulaqi yaumaka hadha fayaqulu la fayaqulu lahu al yauma ansaka kama nasitani. Seorang hamba dihadirkan pada hari kiamat, Allah lalu berfirman, bukankah aku telah menjadikan bagimu penglihatan dan pendengaran, juga memberimu harta dan anak-anak, serta menundukkan untukmu haiwan dan tanah ladang? Bukankah aku telah memberimu peluang untuk berkuasa dan bersenang-senang? Justru pernahkah engkau terfikir bahwa engkau akan berjumpa denganku pada hari ini? Ya, Allah ingatkan, aku dah bagi banyaklah untuk engkau dah semua. Jawatan bagi, duit bagi, rumah bagi, semua bagi. Pernah tak satu ketika awak fikir bahwa engkau akan dihisab pada hari ini? Orang tu pun jawab, tak pernah saya terfikir saya akan dihisab. Sebenarnya dia tak percaya Allah dan hari akhir kan. Allah lalu berfirman, pada hari ini aku akan melupakanmu sebagaimana engkau telah melupakanku. Engkau dulu lupakan aku kan? Tak pernah ingat ada Tuhan, ada hari kiamat kan? Sebagaimana engkau lupakan aku, hari ini aku lupakan engkau. Adakah makna hari ini aku lupakan engkau maknanya Allah lupa? Taklah kan? Maknanya bukan Allah lupa. Maknanya Allah abaikan engkau sebagaimana engkau abaikan aku pada zaman dahulu. That's why. Nah, makna al-yauma ansaka ini ada dalam Al-Quran juga. Fal yauma nansahum kama nasi al-yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Betul tak? Justru ulama salaf mengatakan kalimat lupa di sini maknanya adalah meninggalkanmu dalam azab. Bukan kita nak isbat sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa, kan dalam Al-Quran. Tuhanku tak akan lupa dan tak akan sesat. Jadi Allah nafikan lupa bagi sifat Allah. Jadi hadis yang menyebutkan lupa bagi Allah kita kena takwil mesti. That's why ulama sepakat bahawa makna ni adalah
bukan isbat lupa tapi isbat tinggalkan. Nah, inilah bagian daripada takwil, ya kan? 37, bosan. Muka surat 273 daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kanat indi imra'atun min Bani Asad. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man hadhihi? Qultu fulanah la tanamu bil lail fadhukira min salatiha faqala mah alaikum ma tutiquna minal a'mal fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Suatu hari seorang daripada Bani Asad tengah berada bersamaku. Tiba-tiba Rasulullah datang dan berkata, "Siapa ni?" Aku menjawab, "Si fulanah." Kata Siti Aisyah, ni ada perempuan ni, dia tidak pernah tidur malam. Aisyah puji perempuan ni di depan Nabi. Dia, "Rasulullah, perempuan ni hebat lah. Malam tak pernah tidur, tahajud saja." Apa jawaban Nabi? "Mah, jangan begitu. Lakukanlah amalan mengikut kemampuan," kata Nabi. Ini bukan bagus, malam tak pernah tidur ni bukan bagus. Ikut kemampuan. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sehingga kamu bosan. Soalan, Allah tidak bosan hingga kamu bosan maksudnya apa? Maknanya kalau engkau tak bosan, Allah tak bosan. Tapi kalau engkau sudah bosan, Allah pun bosan. Macam tu. Adakah bosan bagian daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan heran tuan-tuan, ada orang katakan bosan adalah sifat Allah yang layak baginya. Pelik. Saya tak. Pelik. Macam mana bosan layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Sifat kekurangan kan? Sifat kekurangan semua tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, justru ulama alul hadis kita mentakwil kalimat ni. Beliau katakan, Ibnu Qutaibah dan Tahawi katakan, Allah tidak akan bosan walaupun kamu telah bosan beramal. Jadi maksud kalimat Allah tidak bosan hingga kamu bosan, maksudnya adalah kamu selagi mana kamu beramal dan tak berhenti, Allah tak akan berhenti memberikan pahala. Jadi selagi mana engkau tak berhenti, Allah tak berhenti. Al-Khattabi mengatakan macam tu, Allah tidak menghentikan ganjaran hingga kamu berhenti beramal. Itu pandangan yang betul, betul tak? Allah tak akan bosan hingga kamu bosan, maknanya Allah akan terus bagi selagi mana engkau tak berhenti. Nah, orang yang tak tidur malam, setiap malam, satu hari akan penat dan boring. Pada saat tu dia tak nak ibadah lagi. Pada saat itu kan maknanya ibadah dia berhenti. Itu yang tadi diinginkan oleh Nabi. Nabi ingin awak ibadah mengikut kemampuan. Malam ni 1-2 rakaat pun yang penting konsisten. Jangan setiap malam 200 rakaat. Lepas 3 malam berikutnya udah penat, dia tak nak tahajud lagi 2 tahun misalkan. Itu yang tak diinginkan. Nah, yang penting adalah di sini maknanya tak boleh kita tetapkan sifat bosan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kita zaman dahulu pun dah sebut perkara itu. Dan ulama siapa ni? Bukan ulama kalam, ulama a'imah muhaddisin. Katakan tak boleh sebut bosan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia adalah sifat kekurangan. 38, teragak-agak atau ragu-ragu. 279, muka surat 279. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba li ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaih." Ustaz, buka plak ni Ustaz. Mana? "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idanna wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu musa'atah." Kita sampai? Berapa menit lagi? Oh, tak apa. Okey, kita akan laju sikit. Makna dia adalah
Sesungguhnya Allah berfirman, siapa yang memusuhi seorang hambaku, maka aku menyatakan perang ke atasnya. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku fardukan ke atasnya. Seorang hamba akan terus mendekat kepadaku dengan amalan sunat sehingga aku mencintainya. Ini hadis biasa kita baca dalam Arba'in Nawawi kan. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk bekerja, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia meminta, aku pasti memberi. Jika dia meminta perlindungan, aku pasti melindungi. Dan ini yang penting sekarang, aku tidak pernah teragak-agak melakukan sesuatu seperti mana aku teragak-agak ketika akan mencabut nyawa mukmin. Allah teragak-agak ke? Ragu-ragu? Ragu-ragu adalah sifat manusia yang tak tahu masa depan kan. Saya nak keluar ke tak keluar, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku kalau kita keluar, betul tak? Belajar ke kahwin, belajar ke kahwin kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kalau saya kahwin, apa yang berlaku, belajar apa yang berlaku, itu teragak-agak, betul tak? Allah Maha tahu, takkan Allah teragak-agak, ya kan? Nah, Allah katakan di sini, aku tidak pernah teragak-agak melakukan sesuatu seperti mana aku teragak-agak ketika akan mencabut nyawa mukmin. Dia tidak suka kematian dan aku pun tidak suka menyakitinya. Kata Allah, kalau nak cabut nyawa mukmin ni aku macam ragu-ragu lah. Kesian. Kalau aku cabut nyawa dia kan sakit. Aku tak nak menyakiti hamba kesayanganku, dan dia pun tak nak aku sakiti. Betul tak? Jadi aku ragu nak buat apa ni. Itu secara bahasa kita. Tapi hakikatnya adalah, adakah macam tu? Apa maksud yang sebenar nak Nabi sampaikan sebenarnya? Nah, ini yang menjadi kemuskilan di kalangan para ulama. Kata Imam Baihaqi, ada dua tafsiran. Tafsiran pertama adalah, dalam hidup seorang hamba terkadang dia tertimpa mara bahaya berkali-kali seperti penyakit dan musibah. Dia lalu berdoa dan Allah menyembuhkan sakitnya dan menolak musibahnya. Perbuatan ini diumpamakan seperti orang yang menghendaki sesuatu perkara lalu membatalkannya. Jadi dia timpa musibah, sakit sembuh, sakit sembuh. Sakit itu macam seolah-olah teragak-agak kan. Ini nak mati ke tak mati nih? Kasih sakit, sembuh esok. Esok sakit lagi, sembuh lagi. Itu macam teragak-agak. Itu tafsiran teragak-agak yang pertama. Tafsiran yang kedua, aku tidak menyuruh berkali-kali utusan malaikat dalam suatu perkara seperti mana aku menyuruh mereka berkali-kali dalam mencabut nyawa seorang mukmin. Jadi tafsiran yang kedua adalah, Allah nak cabut nyawa orang mukmin ini, Nabi Allah utus malaikat berkali-kali. Satu datang, satu datang, dan perkara ni seolah-olah menunjukkan bahwa perkara ni digambarkan seolah-olah macam Allah ragu-ragu. Benarnya dia bukan kalimat ragu-ragu, tapi Allah berikan perhatian lebih kepada mukmin. Tak macam orang kafir, kalau nak cabut saja kan. Tapi orang mukmin ni bagi dulu malaikat, kasih kabar-kabar tertentu, ada perasaan-perasaan tertentu. Ada setengah orang macam tu kan, nak meninggal dunia ada perasaan dulu. Macam ada perasaan tertentu lah nak ada orang Melayu tinggal bekas atau apa, dan dia seolah-olah macam dia sebelum meninggal dunia macam dia dah ada tinggalkan kesan-kesan tertentu, ada tanda-tanda tertentu bahwa dia akan meninggal, ya tak? Nah, ini tafsiran. Yang penting adalah kita tak nisbahkan taraddud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang katakan Allah punya sifat namanya taraddud. Nah, tak. Ini tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. 39, cinta dan benci. Second last kita, tuan-tuan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah." Fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Fayuhibbuhu ahlus samai summa yudha'u lahul qabul fi ahli al-ard. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah menyeru Jibril dan berfirman, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril pun mencintai orang tu.
Beliau lalu menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka semua penduduk langit mencintai orang itu. Kemudian ditetapkan kecintaan kepada penduduk bumi. Jadi orang yang sudah dicintai oleh Allah, seluruh makhluk cinta kepada dia. Ini kelebihan yang Allah bagi ya kepada orang yang dicintai oleh Allah. Poinnya adalah sekarang, cinta itu apa? Ini sekali lagi kembali kepada dalaman. Ini kalau tuan-tuan perasan, hadis-hadis yang terakhir ni semua berkaitan dengan sifat-sifat dalaman kan? Cemburu, cinta, lupa, bosan, benci, sayang, betul kan? Secara asalnya semua ni diimror saja oleh salaf, sebab mereka tahu bahawa ini bukan menetapkan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila berlaku perbincangan berkenaan dengan hakikat cinta dan benci, maka kita perlu ada perbahasan tentang perkara ini. Kata Imam Qadhi Iyad, cinta Allah kepada hamba ialah Allah menghendaki kebaikan baginya di dunia dan di akhirat, termasuk memberinya hidayah, nikmat dan rahmat. Jadi cinta manusia macam mana? Cinta manusia adalah ketertarikan kepada pihak luaran. Betul tak? Saya cinta kepada kereta saya, maknanya kita tertarik sangat dengan kereta tu, betul tak? Cinta kepada lawan jenis, maknanya kita tertarik sangat kepada dia. Allah Ta'ala macam tu. Kita selalu katakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak dipengaruhi oleh faktor luaran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak dipengaruhi oleh faktor luaran. Tak ada sesuatu yang boleh mempengaruhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya Allah yang mempengaruhi semua perkara. So kalau disebut cinta, apa maksud dia secara hakikat kalau begitu? Kata Qadhi Iyad, maksud cinta di sini adalah memberi hidayah, memberikan nikmat, memberikan rahmat. Murka adalah kehendak Allah untuk menimpakan seksaan dan kesengsaraan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kaedah dia simple. Cinta, benci, sayang, itu semua kembali kepada iradah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah punya sifat iradah, itu semua adalah penzahiran sifat iradah. Cinta maknanya kehendak Allah bagi nikmat kepada dia. Benci maknanya adalah kehendak Allah untuk bagi hukuman pada dia. Sabar maksudnya kehendak Allah untuk bagi peluang bagi dia, betul kan? Itu semua kehendak-kehendak. Ini untuk keluar daripada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Ini menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan beliau sebutkan sendiri dalam kitab dia. Antaranya kitab kalau tak salah di Ibanah ada Risalah ila Ahli Thaghur pun ada perbahasan macam tu. Dan kalau salaf, okeylah, kita tak payah bincang perkara tu kan. Yang penting kita faham maksud dia. Allah sayang, Allah benci, Allah cinta, kita faham maksudnya Allah suka ke dia, kan? Okey, yang terakhir kita nak khatam. Hadis menyukai tasbih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallahi bihamdih. Dua kalimat yang ringan di lidah namun berat di timbangan dan dicintai oleh yang Maha Penyayang. Ini kan masih cinta lagi, ya kan? Dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, yaitu subhanallahil azim dan subhanallahi wa bihamdih. Untuk makluman tuan-tuan, sebagai penutup ni, Imam Izzuddin bin Abdus Salam, tuan-tuan tengok dalam muka surat apa? Muka 290. Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam menyatakan bahawa akidah Abul Hasan Al-Asy'ari tentang ketuhanan dibina di atas 99 nama Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita nak bincang tentang hadis, perbahasan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mazhab Asy'ari, bukan dibina di atas falsafah Aristoteles, tuan-tuan. Sekali lagi saya sering ulang sebab orang boring lah saya tengok orang sekali lagi sebut lagi ini akidah ahli kalam, ni akidah falsafah, sampai kita pun macam pelik lah orang ulang-ulang perkara tersebut. Hakikatnya adalah, kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam,
perbahasan sifat dan nama Allah dalam mazhab Asy'ari dibina di atas 99 Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Nama-nama Allah 99 itu adalah asas perbahasan Asmaul Husna, dan semuanya dihimpun dalam zikir al-baqiyatus salihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah. Ini adalah asas kita. Jadi kalau kita baca zikir ni subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, ini adalah menghimpun semua perbahasan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Macam mana perbahasan dia? Ucapan subhanallah adalah penegasan untuk menafikan semua aib dan kekurangan pada zat dan sifat Allah. Jadi kalau kita katakan subhanallah, subhanallah, maksudnya kita nak katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala bebas daripada semua sifat-sifat aib, celah dan kekurangan. Tadi kita bincang lupa, sakit, apalagi lupa, sakit, ragu-ragu, takut dan lain sebagainya, semua tak ada dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Ucapan subhanallah menafikan semua sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alhamdulillah maknanya adalah penetapan semua sifat-sifat kesempurnaan pada zat dan sifat Allah. Jadi apabila kita cakap alhamdulillah, alhamdulillah maknanya adalah kita berikan semua, kita tetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hidup. Semua sifat-sifat yang kesempurnaan ada dalam kalimat alhamdulillah. Sedangkan Allahu Akbar, dengan subhanallah kita menafikan semua aib dan kekurangan yang dapat kita pikirkan dengan akal kita. Jadi akal kita ni dia ada had dia kan. Kita boleh kata okey, sifat ni kurang bagi Allah, kita nafikan. Sifat ni kurang bagi Allah, kita nafikan. Begitu juga ketika kita ucapkan alhamdulillah, sifat ni sempurna bagi Allah, sebab akal kita sampai ke situ. Semua akal kita bayangkan bahawa ini sifat-sifat kesempurnaan yang boleh kita bayangkan bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bermakna semuanya telah menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Tak, akal kita tak boleh kan sampai kepada hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Justru kalimat Allahu Akbar mengiktiraf bahawa Allah tidak terjangkau oleh akal kita. Jadi Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada apa yang saya bayangkan. Saya cuma boleh cakap macam ni tentang Allah. Allah lebih daripada tu. Sifat-sifat kesempurnaan yang saya tetapkan macam ni, itu mengikut akal saya yang terhad ni. Allah lebih daripada tu. Ini sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, ini mengikut akal saya. Allah lebih daripada tu. Justru kalimat Allahu Akbar membuka peluang bahawa akal kita tak sampai tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah jauh lebih tinggi daripada akal kita, betul tak? Dan la ilaha illallah maknanya adalah menafikan adanya sesuatu yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas menetapkan kewujudan zat yang memiliki sifat-sifat di atas, kita menegaskan bahawa hanya Dia yang layak disembah. Jadi selepas kita kata Allah bebas, Allah Maha Suci daripada semua kekurangan, Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan, Allah lebih sempurna daripada yang saya bayangkan, Allah lah satu-satunya yang layak disembah, tak ada Tuhan selainnya. Itu ucapan kenapa kita sebut la ilaha illallah. Ada tak? Justru kalimat ni sangat besar tuan-tuan, dan jadi asas paling penting. Dan saya harap selepas kita baca, setiap kali kita baca zikir ni, terbayang makna tu, tak? Terbayang makna tu. Maha suci Allah maknanya semua sifat kekurangan saya nafikan. Alhamdulillah semua sifat kesempurnaan saya tetapkan, tapi mengikut kadar akal saya yang kurang sempurna ni. Allahu Akbar adalah menetapkan semua sifat-sifat yang mungkin tak sampai akal saya untuk gambarkan. La ilaha illallah, semua yang punya sifat-sifat itulah Tuhan yang satu-satunya yang layak saya sembah. That's why kita sebut la ilaha illallah,
tak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala dan satu-satunya yang layak untuk disembah. Dan dengan demikian, alhamdulillah kita telah selesai perbahasan kitab ini pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Bagaimanapun saya ingin sebutkan bahawa perbahasan kita ini hanya menyentuh sipi-sipi saja, hanya memberikan yang ringkas-ringkas saja, poin-poin yang penting-penting saja. Banyak lagi nukilan-nukilan para ulama yang saya bawakan dalam buku ini, banyak lagi fawaid yang mungkin boleh digali daripada buku ini. Saya galakkan untuk baca dan tadabbur. Mudah-mudahan semakin kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi lah. Boleh. Okey, saya diminta oleh Ustaz Hafiz untuk bagi ijazah ammah bagi rakan-rakan sekalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan rendah dirinya berikan ijazah kepada tuan-tuan sekalian dengan untuk membaca dan mengajarkan buku ini kepada yang memerlukan. Selepas dikaji ulang semua, dipastikan setiap nukilan-nukilan yang ada dalam buku ini dan disampaikan dengan pahaman yang tepat mengikut uraian dan penjelasan para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis yang telah saya sebutkan dalam buku ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah selesai majlis daurah kita bersama Dr. Omar pada hari ini. Jadi bermula pukul 9.20 pagi tadi sampai sekarang pukul 4.10, selesai bukan 40 hadis lah, sekali dengan mukadimah semua tadi lah. Jadi sebahagian daripada rakaman itu tuan-tuan boleh rujuk balik pada page pusat pengajian kita. Cuma yang bahagian awal yang mungkin lambat sikit pada pukul 2 tadi, nanti saudara kita Ustaz Nazih akan bantu. Jadi insyaAllah dah sikit sebanyak apa yang kita boleh buat pada hari ini. Dan kita insyaAllah setelah ini ada sesi pengambar dengan Dr. Omar. Dan saya ingat banyak maklumat dan juga fawaid yang kita dapat lah. Terutamanya saya ingat kalau tak banyak pun, yang hujung sekali pun bagi kita yang beramal pada hari ini, kita dapat satu kefahaman baru lah kenaan dengan wirid yang kita baca tiap hari pun sebenarnya cuma kita tak pernah terbayang nak maknakan sebagaimana yang dimaknakan oleh doktor sebentar tadi. Jadi saya ingat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, waktu dia dengan Yahya bin Ma'in dan Ishaq bin Rahuyah, waktu dia pertama kali sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, Imam Syafi'i tengah mengajar. Dan adalah beberapa soalan yang Imam Ahmad dan juga Yahya bin Ma'in serta Ishaq tanya pada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i jawab dengan satu jawapan yang sebelum tu Imam Ahmad tak terbayang bahawa yang tu jawapan yang menjelaskan apa yang sebelum ni dia rasa dia faham betul lah. Saya ingat mungkin ada sebahagian kita yang bisa dengar Imam Ahmad pernah takwil makna Awqil Tayyib ala makanatiha, kekalkan burung pada sarangnya. Imam Ahmad takwil hadis tu, bukan takwil, dia tafsir hadis tu. Maksudnya jangan pergi kacau burung dalam sarang, biar. Dekat tu dia bahas. Bila jumpa Imam Syafi'i bawa konteks di sebalik ataupun wakil sebenar maksud apa ucapan Nabi SAW. Nabi maksudkan bahawa kekalkan burung pada sarang ni dengan maksud dulu Arab suatu masa dulu kalau nak keluar rumah tengok burung ke kanan keluar, burung ke kiri patah balik. Kan macam kita lah orang Melayu jumpa bewak patah balik. Jadi bila Imam Ahmad dapat maklumat tu daripada Imam Syafi'i rahimahullah,
Disebut kalau tak kerana hadis ni kita bermusafir daripada Baghdad ke sini pun lakana ghanimatan lana. Sesungguhnya nak dapat makna hadis ni yang lebih tepat, sesungguhnya cukuplah memahami satu hadis ni ghanimah dah untuk kita. Jadi daripada 40 hadis yang kita baca daripada awal pagi tadi sampailah petang ni, saya ingat kalau kita tak dapat banyak boleh hadis lain tadi pun boleh modal lah untuk kita rumah, kan? Boleh modal lah. Saya ingat sebulan tu kebang tu lah, kan? Sebab kita kan ada yang nak dengar ni, nak membaca lagi jom. Alhamdulillah, dan juga ni lah pengalaman mungkin sebahagian daripada kita yang ada di surau ni, ada jemaah kita. Jadi Jonet tu dia pagi tadi sampai ke sini. Saya ingat saya sampai pagi tadi dia dah dah. Alhamdulillah, ada himmah lah. Dan mungkin ada sebahagian kita yang dah ada pengalaman. Ustaz Faiz kita dulu, saya ingat kami pengaruh Ustaz Zaidi. Kami naik sebiji kereta dengan kucing-kucing sekali tu. Kami pergi jumpa ziarah Maulana Abdullah Bukhari dengan almarhum Maulana Ustaz Zaidi Abdullah. Mari tadi kebanyakannya ada pengalaman dengan Ustaz Zaidi ya. Sebiji kereta dengan kitab penuh kat belakang, package dengan sangkap kucing. Kami pergi ziarah Maulana Abdullah Bukhari rahimahullah ta'ala dan Ustaz Zaidi rahimahullah. Semua orang yang telah berlalu meninggalkan kita dan meninggalkan sedikit sebanyak kenangan lah, dan sedikit ilmu dengan kita. Walaupun dia tak dengarkan harta Ustaz Zaidi ni, tak ada harta. Saya ingat rumah sewa, dia pernah pasat saya minta pinjam duit, saya tak mampu nak bayar sewa. Hidup dia habis dengan ilmu kan. Kita ni kira mewah banyak, tak kira buat apa kan? Hanya beli kitab sajalah. Jadi insyaAllah kita doalah moga-moga semua yang telah meninggalkan kita, Allah Ta'ala rahmati mereka, dan Allah Ta'ala limpahlah kasih dan juga keampunan kepada mereka. Dan insyaAllah kita jumpa semua ni pada hari akhirat nanti insyaAllah di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaAllah. Baik, jadi kita doa juga lah moga-moga Dr. Omar maklum pada kita insyaAllah, walaupun beliau dah ada di Sabah nanti, kita usahakan juga lah mungkin kita cari dana ataupun macam mana untuk kita bawa balik juga lah sekali kan, makan si kendak kan, duduk di Sabah esok nak makan seafood jadi insyaAllah kita usahalah dulu apa daripada pihak kita lah insyaAllah. Baik, jadi saya minta apa maaf mana yang terkurang pada hari ini. Jadi kita pun kekangan masa kan, Dr. Call saya bagi tahu kita nak pindah Sabah, kita struggle buat dalam masa 2 minggu saya ingat untuk atur program ni. Jadi insyaAllah next program, dan antara tujuan kita buat di sini untuk juga nak makmurkan surau kita ni. Saya ingat di sini ada beberapa orang yang berkuliah di sini, saya, Ustaz Hanif, Ustaz Azri. Sini ni dulu ramai kan jemaah, rumahnya yang ramai tu semua dah pindah ke rumah lain kan. Ada yang pindah ke rumah Badawi ada yang pindah ke Bajak Song ada kan? Ramai yang pindah. Jadi berpindah tu tak pindah saja, korang dah tu jadi insyaAllah kita doalah moga dengan sebab majlis bacaan hadis Nabi ni sinaklah kembali surah An-Nur yang namanya buat An-Nur. Dan jadi insyaAllah kita jumpa pula pada masa-masa akan datang. Jadi ada lebihan makanan di luar tu yang kita dah beri siap kan, saat ni nak balik jom kan, Taman Ilmu nama. Jadi insyaAllah boleh ambil lah kan, banyak apa yang ada lebihan tu, bukan lebihan lah, maknanya benda tu memang ada kita tempoh ambil, dia boleh bawa balik. Dan juga kita terima kasih kepada saudara Nazir, kalau tak ada dia pakai doktor saya kena bimbing begini kan, di saudara Nazir dia yang bimbing doktor dan dia lah yang akan hantar betul balik kami. Jadi insyaAllah kita jumpa pada masa-masa akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mengumpul juga dengan Pak Dr. insyaAllah.